baru siapa tadi, dan Alhamdulillah saya rasa tak ada duduk datang lagi tu duduk atas kursi dan akan memulakan kuliah insyaAllah. Dan untuk makluman ahli Jumaat semua yang saya hormati di AJK Masjid dan seluruh ahli Jumaat, saya ingin memperkenalkan Dr. Zaimi ialah Alhamdulillah dengan izin Allah, beliau telah ada ijazah sarjana muda dalam fiqh usul fiqh dari University Muqtah Jordan. Dan selain daripada itu, Alhamdulillah, pemberian daripada Allah ialah ijazah sarjana dalam hadis dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM. Selain daripada itu, Alhamdulillah, ijazah doktor falsafah dalam hadis dari University of Jordan. Dan sekarang ini Alhamdulillah beliau kini menjawab jawatan pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Islam Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, dengan cara mereka UPSI. Dan Alhamdulillah terbaru, beliau baru sahaja dilantik sebagai seorang ahli Majlis Fatwa Negeri Perlis. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah kita bersyukur sangat kepada Allah kerana beliau dapat meluangkan masa bersama kita pada malam ini. Dan harapan saya ahli Jumaat semua dengan baik-baik dan rekod baik-baik. Allahu Akbar. Peluang ini adalah peluang keemasan. Jadi dengan segala hormatnya, persilakan Dr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Ustaz-Ustaz, Tuan Guru, Ustazah-Ustazah, Puan Guru, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana atas rahmat dia kita dapat berkumpul dan berhimpun bersama-sama pada malam ini. Pertamanya saya nak ucapkan kemaafan kepada tuan-tuan kerana saya lewat pada malam ini, kerana tak disangka-sangka pesawat saya delay pula. Asalnya 5.30, dia tukar jadi 6.30. Jadi saya tengok kehadiran yang ramai pada hari ini, Masya Allah. Kerana cintakan sunnah kita berhimpun, kita boleh duduk sekali. Ini kali pertama saya mari ke Kelantan untuk berkuliah. Jadi saya tak tahu, bahasa saya mungkin ada yang tuan-tuan susah sikit nak faham. Jadi kalau tak faham boleh tanyalah, saya akan buka sesi soal jawab nanti insya-Allah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, yang mana sebahagian daripada kita mungkin ada yang pernah mendengar hadis ini. Nabi SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, wa jama'a syamlah, wa atathu dunya wa hiya raghimah, wa man kanatid dunya hammah, ja'alallahu faqrahu baina 'ainai, wa farraqa syamlah, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesiapa yang akhirat menjadi tumpuan utamanya, akhirat menjadi panduan dia, matlamat dia, tempat yang dia nak tuju, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kekayaan sentiasa berada dalam jantungnya. Wa jama'a syamlah, Allah akan uruskan keperluan hidupnya. Urusan hidup dia Allah Ta'ala akan uruskan. Allah Ta'ala akan himpunkan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah,
dunia akan datang kepada dia dalam keadaan dunia itu hina. Wa man kanatid dunya hammah, sesiapa yang dunia menjadi tumpuan utamanya, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah Ta'ala akan menjadikan kefakiran berada di antara dua matanya. Wa farraqa syamlah, Tuhan akan serabutkan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah, dan tidak datang kepada dia daripada dunia melainkan apa yang telah Allah Ta'ala tentukan untuk dia. Tuan-tuan, hari ini kita nak berbicara tentang dunia di tangan, akhirat di jiwa. Hadis ini membuktikan kepada kita bagaimana jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sesiapa yang akhirat menjadi tumpuan utamanya, dunia akan datang kepada dia dalam keadaan dunia itu hina. Kita baca sejarah, kita baca sirah, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia diutuskan menjadi rasul, sebagai rasul yang diutuskan kepada sekalian alam, yang mana dia diutuskan dalam kalangan masyarakat yang penuh dengan kerosakan, penuh dengan kehinaan, yang mana bumi yang dia hidup tidak mempunyai apa-apa tanaman yang subur, satu bumi yang kontang, tidak ada tamadun, di mana sebelum kedatangan Islam, tamadun yang menguasai dunia ialah Rom dan Parsi, yang berada di timur dan di barat semenanjung Arab, yang mana orang Arab dipandang hina di kalangan orang-orang yang hidup dalam tamadun Rom dan Parsi. Bukan sekadar dipandang hina, bahkan miskin. Yang kaya bertambah kaya dengan ribanya, yang miskin terlalu miskin, sehingga duit yang datang, dirham dan dinar yang datang ke dalam negara Arab, semua datang daripada Rom dan Parsi. Dirham datang daripada Parsi, dinar datang daripada Rom. Duit emas datang daripada Rom, duit perak datang daripada Parsi. Ataupun mungkin terbalik, saya lupa, dah lama dah baca. Tapi nak ceritanya duit pun orang Arab tak berani nak cetak. Tak boleh nak cetak kerana sumber yang terhad. Tu yang bila masuk zaman Umar, mana-mana duit yang masuk ke dalam kerajaan Islam, zaman Umar Al-Khattab, bila masuk aja duit-duit dalam kerajaan Islam, mereka ubah duit tu dengan ukiran sama ada Muhammad Rasulullah ataupun dengan nama Allah. Bila duit ni sampai dekat tamadun-tamadun luar, maka orang-orang luar tengok, orang Majusi tengok, orang Kristian tengok, duit ni ada ukiran Allah. Mereka tulis surat kepada Umar. Raja Parsi tulis surat kepada Umar. Dia kata, kalau kamu tak berhenti, tak minta rakyat kamu berhenti untuk ukir nama Tuhan kamu di atas duit, kami akan cetak duit dan kami akan kutuk nama Tuhan kau atas duit ni. Jadi Umar pun dia panggil sahabat-sahabat dia panggil ahlul halli wal aqad, esko dia, kabinet dia. Dia panggil dia mesyuarat untuk buat duit baru, supaya kita tidak lagi bergantung dengan tamadun-tamadun besar. Umar mesyuarat, nak buat duit pakai emas, Arab tak ada emas zaman tu. Nak buat duit pakai perak, Arab tak ada duit, tak ada perak. Maka sebahagian daripada sahabat mencadangkan agar duit orang Arab dibuat daripada kulit unta. Kulit unta. Ada yang cadang gitu. Kabinet Umar lah, menteri Umar, yang Umar lantik, dia kata macam tu kita ambil. Hala natakhidhu min juludil ibil nuquda. Kenapa tidak kita mengambil daripada kulit-kulit unta ini duit? Kita buat duit daripada kulit unta, kita banyak unta. Kan harta orang Arab ni kambing dengan unta lah. Kambing, unta, tamar, susu. Itu lah.
Tapi Umar tak terima. Umar kata, fala ibila idan, kalau macam tu habislah unta mati, semua bogel kena curi kulit orang nak buat duit. Jadi itu nak ceritanya tuan-tuan, bagaimana kerajaan sebelum daripada Islam membina tamadun, orang-orang Arab jahiliyah dipandang hina oleh tamadun-tamadun besar dunia. Sehingga kan orang-orang Rom, apabila orang Arab datang ke negeri dia untuk berniaga, tuan-tuan baca dalam Sahih Bukhari bagaimana Abu Sufyan begitu takut dengan Kaisar Ar-Rumi, dengan Caesar of Rome. Bagaimana dia begitu takut bila diajak menghadap dekat Palestin, dia punya takut. Masa tu Abu Sufyan belum Islam lagi. Dalam hadis yang panjang, Abu Sufyan masa tu belum Islam, masih dalam perjanjian Hudaibiyah dengan Nabi. Dia antara orang yang betul-betul memusuhi Nabi. Tapi bila Caesar tanya, bila Maharaja Rom tanya dia tentang Nabi, dia kata, aku tak boleh kata apa melainkan aku kena kata yang betul. Bila orang Arab datang ke Rom, mereka akan kata, ini mesti negeri kamu dah habis makanan tu, datang kemari. Nak apa? Nak makan? Begitulah pandangan masyarakat terhadap orang-orang Arab ketika itu. Maka Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab dia Fiqhus Sirah rahimahullah, moga-moga Allah merahmati dia walaupun dia tersilap dalam beberapa ijtihad politik dia, moga Tuhan ampunkan dia. Dia mengatakan dalam kitab Fiqhus Sirah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih satu bumi yang kontang untuk didirikan tamadun Islam? Kenapa tak Nabi tu lahir dalam kalangan orang Rom yang mana negara dah establish, negara dah ada, empire dah ada, cuma masuk jadi parachute, turun-turun jadi penasihat raja, raja masuk Islam, kerajaan jadi Islam. Pasal apa Allah Ta'ala bangkitkan Nabi dekat satu bumi yang kontang? Punya susah nak pergi dakwah, bukan senang nak pergi perang dengan Rom, bukan senang nak pergi perang dengan Parsi, tuan-tuan. Kelengkapan yang hebat, bilangan tentera yang hebat. Kalau Allah Ta'ala lahirkan Nabi dalam keturunan bangsawan daripada Parsi dan Rom, mungkin kita rasa dakwah tidak seteruk itu. Lahir-lahir jadi anak raja, lepas tu merintah. Tuan-tuan, saya galakkan tuan-tuan baca satu kitab yang ditulis oleh Abul Hasan Ali An-Nadwi. Apa tajuk dia? Madza khasiral alam binhitatil muslimin. Apa yang dunia rugi apabila umat Islam ini berada dalam keadaan kejatuhan, stagnan. Dia kata, sebelum Islam membina tamadun, Parsi dan Rom dah ada, Hindu pun dah ada tamadun di India, begitu juga dengan Cina. Di kawasan ini pun ada tamadun, yang mana tamadun ini diasaskan bukan untuk membela humanity, bukan untuk membela kemanusiaan, yang mana zaman itu sesiapa yang kuat berkuasa, maka diwujudkan perkataan empire, jajahan. Kerana sesiapa yang dijajah, segala harta kekayaan dia akan kembali kepada kerajaan pusat. Maka kita tengok pada zaman itu, tuan-tuan biasa tengok cerita Gladiator. Ustaz layan movie juga, Ustaz? Kadang-kadang layan juga. Yang mana cerita bagus-bagus kita tengok, kan? Tuan-tuan tengok cerita Gladiator, macam mana satu bangsa yang kononnya tamadun yang begitu tinggi, yang ada peradaban yang hebat kononnya, tiba-tiba boleh enjoy, boleh seronok apabila hamba dibunuh. Zahaba damuhu hadra, kata orang Arab. Darah dia tertumpah dalam keadaan sia-sia.
dia boleh enjoy. Maka kalau Islam dibina di atas tamadun ni, dia tak boleh ubah persepsi ni, dia tak boleh ubah cara fikir ini. Maka Allah Ta'ala jadikan bumi yang tidak ada tamadun pada asalnya, supaya Nabi memulakan dakwah. Bukan dakwah kepada Arab, bukan dakwah kepada diri dia, tetapi dakwah kepada Tuhan sekalian alam, supaya manusia membebaskan diri dia daripada perhambaan kepada makhluk, pergi kepada menghambakan diri kepada Khaliq. Semua orang sama di sisi Tuhan, termasuk hamba. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, di antara sifat-sifat orang yang beriman itu, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan walaupun mereka sayang makanan itu. Mereka memberi makan kepada anak-anak yatim, orang miskin, dan tawanan perang yang berperang dengan mereka. Tuan-tuan, tawanan perang ni, asir ni maksud dia apa? Dia pernah perang dengan kita. Dia mungkin bunuh abang kita, dia mungkin bunuh ayah kita dalam medan perang. Tiba-tiba kita tangkap dia, kita tawan dia, kita jadikan dia sebagai asir, hamba. Maka Islam kata walaupun dia hamba, boleh dijual dan boleh dibeli, tetapi kamu tetap kena bagi makan dekat dia. Mana-mana orang yang seksa hamba, dia berdosa dia. Kerana Islam adalah satu agama yang bersifat humanity. Islam satu agama yang membela kemanusiaan. Bahkan dalam riwayat menyebut, man qatala muahidan lam yarah raihatal jannah. Sesiapa yang bunuh orang kafir yang masuk ke dalam negara Islam, walaupun dia daripada negara kafir harbi, dia masuk dalam negara Islam, khalifah Islam, sultan orang Islam, pemimpin orang Islam, berikan perjanjian supaya dia ni diberikan akad aman, musta'man, muahid. Dia janji duduk dalam negara Islam, tak buat kacau. Kerajaan Islam bagi visa, immigration. Orang Islam tak boleh bunuh dah. Kerana Islam itu bersifat kemanusiaan. Dia tidak terhad kepada bangsa, dia tidak terhad kepada iklim tertentu. Maka orang Perak boleh datang Kelantan, orang Perak duduk kat atas, Kelantan duduk kat bawah, walaupun ini Kelantan. Kerana itu sifat Islam. Islam tidak mengenal kepada ketuanan bangsa. Sesiapa yang bertakwa, Allah Ta'ala angkat dia. Tuan-tuan, saya teringat satu kisah ketika mana Khalid Ibn Walid. Cerita ni tuan-tuan biasa dengar kot, kan? Khalid Ibn Walid, ketika mana dia digugurkan jawatannya oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ulama sejarah bincang panjang kenapa Umar gugurkan dia. Yang pertama, kerana Umar nak jaga akidah rakyat lah. Sebab tengok rakyat ni makin bertawakal dengan Khalid. Tak apa, Khalid ada, kita menang. Dia tak tawakal dengan Tuhan lah. Itu satu bab. Yang kedua, kerana Umar ni dia tak puas hati dengan cara Khalid. Umar tak bagi Khalid, tuan-tuan, Khalid ni Umar hantar pergi Parsi. Umar duduk kat Madinah. Jadi bila Khalid pergi perang dengan kerajaan kerajaan-kerajaan yang bernaung di bawah Parsi dan Rom ni, kan? Bukan Parsi, Rom, sorry, belah Syam. Bila Khalid pergi berperang dengan kerajaan-kerajaan kecil yang bernaung di bawah Rom, jadi dapat harta rampasan perang, yang mana dulu masa zaman Abu Bakar, dia bagi kebebasan kepada Khalid untuk bedak-bedakkan harta ni. Boleh bahagilah ikut suka. Kamu nak bagi siapa bagi, kan? Tapi bila masuk zaman Umar tak bagi. Umar kata, kalau kau nak bahagi, kau tunggu aku. Jadi Khalid pun dengar cakap Umar, tak apa. Azan. Kita azan lah.
Kemudian tuan-tuan, bila Umar minta supaya Khalid jangan bagi harta rampasan perang melainkan dengan izin dia, melainkan dengan arahan dia, maka Khalid dengar. Tapi Khalid ni dia jadi tentera lama, dan dia ada bahagian dia sendiri, dia ada harta dia sendiri. Jadi harta dia tu kadang-kadang dia bagi dekat orang. Umar dengar, Umar ingat dia duk bagi harta rampasan perang. Umar jauh kan, tak boleh tanya direct, WhatsApp pun tak ada zaman tu kan. Jadi Umar tak puas hati, Umar lucuk jawatan dia. Umar panggil dia supaya Umar lucukkan jawatan dia. Umar naikkan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bila Umar naikkan Abu Ubaidah pun dia okey je lah kan. Dia arahkan orang sana pergi sini. Khalid tunggu. Dia tak nak suruh Khalid. Sampai bila semua mission dah, orang dah ambil, dah tak ada orang nak suruh, baru dia panggil Khalid. Khalid kata, ma antadhir illa sa'ah. Dia kata, aku tak tunggu melainkan saat ni. Lama dah aku tunggu kau panggil aku, bagi aku mission. Abu Ubaidah kata, aku malu nak bagi, aku malu nak panggil kau, sebab kau ni dulu panglima perang, aku bawah kau. Macam mana aku nak arahkan satu orang yang pernah arah aku? Khalid kata, tak, engkau afdal daripada aku, kerana engkau masuk Islam dulu. Tuan-tuan, kisah ini membuktikan kepada kita bahawasanya Nabi berjaya didik sahabat dia, yang mana mereka berjuang bukan untuk Umar, mereka berjuang untuk melepaskan manusia daripada perhambaan kepada makhluk. Sebab itu Khalid boleh duduk wah Abu Ubaidah. Cuba kita tuan-tuan, katalah pernah jadi pengurusi satu masjid, tiba-tiba kena pecat, nak datang lagi? Bukan datang masjid mungkin datang, tapi nak datang mesyuarat lagi tak kalau orang lantik sebagai siap? Aku dulu pengurusi, dia kata, takkan jadi siap. Ini maknanya apa? Dunia masih dalam jiwa. Kita nak buang dunia ni supaya berada hanya di tangan, kerana akhirat berada di jiwa. Maka bila sahabat-sahabat Nabi dididik dengan benda ni, mereka berjaya membina tamadun yang tidak pernah dibina oleh tamadun-tamadun sebelum ni. Yang mana daerah-daerah yang dibuka oleh umat Islam, kita tak panggil jajah. Islam dia tak panggil jajah, dia tak panggil isti'mar, penjajahan. Islam dia panggil fath, pembukaan. Sebab apa Islam tak panggil jajah? Sebab apa Islam panggil pembukaan? Kerana dibuka tempat itu adalah dibuka jalan untuk dakwah. Yang mana Islam bila datang, dia akan ambil harta di tempat itu, hasil negeri itu akan dikembalikan kepada fuqara yang berada juga di bumi itu. Sebab itu Nabi bila dia hantar Muaz bin Jabal ke Yaman, dia kata apa? Ya Muaz, innaka ta'ti qauman ahla kitab fa'alimhum syahadata an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wahai Muaz, engkau akan pergi kepada satu kaum ahli kitab Yaman, bagi tahu mereka bahawasanya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku adalah utusan Allah. Fa in qabiluh, kalau mereka menerimanya, fa'alimhum anna alaihim khamsa salawat, 5 waktu kena salat. Jika mereka terima nak mengucapkan syahadah itu, mengiktiraf Allah itu sebagai Allah satu-satunya dan tidak ada Tuhan selain daripadanya, dan menerima Muhammad itu sebagai utusan Allah, bagi tahu mereka kena salat 5 waktu, 1 hari 1 malam. Bila mereka terima, bagi tahu mereka yang mana ke atas mereka ada zakat.
tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, yang mana zakat itu diambil daripada orang kaya di kalangan mereka dan akan dikembalikan juga kepada orang-orang fakir daripada kalangan mereka. Itu sifat Islam, yang mana Islam bila datang pada satu tempat, dia memberikan harapan, dia memberikan kehidupan. Maka zaman itu orang terima Islam, kerana Islam adalah satu agama yang tidak mengenal kelebihan melainkan kepada mereka yang hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak kembali kepada zaman ni, tuan-tuan, kita kena kembali kepada Islam seperti mana yang difahami oleh golongan-golongan itu. Hari ni yang kita bergaduh perang dengan orang Israel tak menang-menang, perang dengan Syiah tak menang-menang. Sebab apa? Sebab yang kita lawan tu Israel yang total, Israel betul, pure. Tapi kita Muslim yang ada syawaib, Muslim yang tidak tulen. Ajaran kita tidak begitu tulen. Akidah kita kadang-kadang banyak terganggu. Ibadah kita pun kadang-kadang banyak tokok tambah. Sebab itu kena kembali kepada pesan Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Nabi kata, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesiapa yang hidup selepas daripadaku, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, dia akan tengok perbalahan yang banyak. Yang ni kata macam tu, yang ni kata macam tu. Fa'alaikum bisunnati, kamu kena pegang dengan sunnah aku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah khulafa' ar-rasyidin yang diberikan hidayah selepas daripada aku. Gigit dengan geraham, gigit dengan geraham. Yang mana dalam hadis Huzaifah juga Nabi menyebut, di akhir zaman nanti Islamnya akan keruh. Dalam hadis yang panjang, Huzaifah bertanya Nabi, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syar, faja'ana Allahu bihadzal khair. Ya Rasulullah, kita dulu berada dalam keadaan jahiliah, Tuhan bagi kita dengan kebaikan ini dengan Islam. Selepas daripada ni akan datang tak kejahatan? Nabi kata, na'am. Wa hal ba'da hadzal syarr min khair? Lepas kejahatan ni akan datang tak balik kebaikan? Nabi kata, na'am. Wa fihi dakhan, tapi di dalamnya ada kekeruhan. Wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Apa kekeruhannya ya Rasulullah? Nabi kata, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Akan muncul satu kaum, Nabi kata, di mana mereka ini tidak berpegang dengan sunnah aku, dan mereka tidak mencari petunjuk dengan petunjuk aku. Sebab tu tuan-tuan, Nabi kata keruh zaman ni. Yang mana zaman ni dia takkan kekal lama. Bila Huzaifah tanya lagi, lepas daripada ni akan muncul tak balik kejahatan? Nabi kata, ya, akan muncul kejahatan. Du'atun ila abwabi jahannam, akan muncul pendakwah-pendakwah yang masukkan orang ke dalam neraka Jahannam. Tuan-tuan, saya bila baca hadis ni, hadis Bukhari Muslim, saya bila baca hadis ni, saya pelik. Sebab macam mana Nabi boleh panggil orang yang menyeru orang ke dalam neraka Jahannam sebagai du'at, pendakwah? Macam mana orang yang jahat tiba-tiba dipanggil du'at? Kata Ibnul Qayyim, mereka ini dianggap sebagai ulama yang mana kata-kata mereka mungkin nampak baik, tetapi perbuatan mereka jahat. Tuan-tuan, Islam yang keruh akan melahirkan, mungkin akan melahirkan pendakwah yang jahat, pendakwah yang hanya memikirkan tentang dirinya, yang memikirkan tentang periuk nasi dia. Maka bila orang tanya tentang sesuatu yang berkaitan, yang bercanggah dengan kepentingan Islam dan kepentingan diri dia, dia akan sebut supaya kepentingan diri dia tidak terganggu.
Nabi beri jaminan benda ni akan muncul. Du'atun ila abwabi jahannam. Sebab itu golongan salah, dia pesan kepada kita, dia kata apa? Ihzaru al-alim al-fajir wal-abid al-jahil, fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Jaga-jaga kamu dengan fitnah, dengan ujian, dengan bala apabila munculnya golongan alim yang jahat. Dia ada ilmu tapi dia jahat. Dia pusing dalil kok sokong belah dia. Dalil yang bagus-bagus semua pergi belah dia. Yang buruk-buruk, yang busuk-busuk pergi orang yang lawan dengan dia. Dia tak ada nak muhasabah diri dia. Dia salah guna dalil kok mana pun, orang lawan dia, maka lawan Islam. Tak sokong dia, tak sokong Islam. Ni tuan-tuan, bahaya. Alim fajir, orang alim yang jahat. Wal abid al jahil, dan kaki-kaki ibadat yang jahil. Ada orang dia pening, dia keliru. Dia kata, saya tengok pening ustaz. Geng ni pun ustaz, geng ni pun ustaz. Saya pening kepala, tak mau belajar, tak pening. Duduk dalam masjid, semayang. Ilmu tak ada. Tak tahu, rupanya kentut membatalkan wudu. Dia kata, tak apalah kalau batal pun, saya ambil wudu 5 kali. Kentut sekali baru, ada 4 spare. Kaki ibadat yang jahil. Sebab apa? Golongan salah kata kerana fitnah mereka. Jika mereka ini muncul dalam masyarakat, fitnatun likulli maftun, semua orang akan terpedaya. Semua orang akan terpedaya. Hatta Imam Malik pun tuan-tuan pernah terpedaya dengan Abdul Karim ibn Abil Mukhari, yang mana dia ni seorang perawi yang baik, tapi masalah pada ingatan dia. Imam Malik dia tak riwayat daripada orang dhaif, tapi Imam Malik riwayat daripada dia, sedangkan dia dhaif. Orang tanya dia pasal apa? Imam Malik kata, gharrani kathratu bukaihi fil masajid. Dia banyak menangis dalam masjid sehingga aku terpedaya dengan tangisan dia. Maka kita tuan-tuan kena kembalikan Islam seperti mana, dari segi akidah, dari segi ibadah, kena kembali seperti mana golongan sahabat dan golongan salaf. Kalau tak, Islam tak boleh menang. Kalau tak, Islam tak boleh menang. Kembalikan balik Islam itu, yang mana Islam dalam akidah dan ibadah ni, akidah Islam, akidah yang jelas dengan dalil. Ibadah Islam, ibadah yang jelas, ibadah khusus yang jelas. Islam tak tinggal untuk kita, melainkan untuk kita memikirkan tentang selain daripada dua benda ni, supaya kita boleh membangunkan dunia. Gunakan kreativiti untuk membangunkan dunia dan masyarakat, membina tamadun. Tapi masalah kita ni dalam masalah akidah dan ibadah, kita reka banyak. Kita guna kreativiti kita untuk reka ibadat baru. Maka kita stagnan dalam urusan dunia. Maka kita dah letih nak fikir pasal dunia. Ini masalah kita tuan-tuan, masalah umat kita. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala letakkan kita di mana-mana, pastikan kita menyumbang untuk Islam. Saya buka pada soalan kalau ada. Kalau boleh saya nak interaksi. Jarang saya datang Kelantan kan? Kau boleh? Ha? Boleh ke? Ada soalan? Komen? Saya okey? Nak komen ke? Kita buka panjang sikit, soal jawab tak apa. Kita ada, kalau ikut tadi penganjur kata sampai pukul 9.30 kan? Kalau ada soalan, tak ada?
Tak ada kan? Ya betul. Ramai-ramai ni mesti ada soalan lah. Tulis ya. Ya, tuan. Salam. Ya? Hadis Huzaifah tadi. Sebab tak habis kan? Nabi kata du'atun ila abwabi jahannam, pendakwah-pendakwah yang mengajak manusia masuk ke dalam neraka jahannam. Faman ajabahum ilaiha qazafuhum fiha. Sesiapa yang sahut seruan mereka, mereka akan masukkan orang yang menyahut ni ke dalam neraka. Huzaifah tanya, fama ta'muruni in adrakani dhalik. Huzaifah kata, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan aku bila aku sampai kepada zaman itu, zaman di mana munculnya golongan pendakwah yang mengajak orang masuk ke dalam neraka? Nabi kata, talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Maka kamu kena bersama dengan jama'atul muslimin dan imam mereka. Maka dalam nak memaknakan maksud jama'atul muslimin, ulama berbeza pendapat. Ulama beza pendapat. Apa maksud jama'atul muslimin? Yang Nabi kata kamu kena beriltizam dengan jama'atul muslimin. Ulama hadis bila dia tengok satu hadis ni, Nabi kata kamu kena bersama dengan jamaah muslimin dan kena bersama dengan imam jamaah muslimin, mereka tak tengok satu hadis, mereka tengok hadis yang lain. Sama. Kerana di antara cara untuk memahami hadis, mesti mengumpulkan hadis-hadis yang banyak dalam bab yang sama. Kita nak faham tentang nazar, jangan faham satu hadis, kena kumpul semua hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan nazar, baru boleh faham. Nak faham tentang zakat, kena kumpul semua hadis-hadis berkaitan dengan zakat, baru boleh faham zakat. Maka bila kita nak faham tentang jama'atul muslimin, ulama-ulama hadis seperti Asy-Syatibi dalam kitab dia Al-I'tisam, seperti mana Ibn Abdul Bar dalam kitab dia At-Tamhid, mereka mengumpulkan hadis-hadis tentang jamaah ini. Ada banyak hadis tentang jamaah. Nabi kata, man faraqal jamaah qaida shibrin famata illa mata mitatan jahiliyah. Sesiapa yang menentang jamaah, sesiapa yang menentang jamaah walaupun sejengkal, dia keluar dan menentang, maka dia mati dia mati jahiliyah. Ada tak satu lagi dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, man ya'tikum ataupun man atakum wa amrukum jami' yuridu ayyufarriqa jama'atakum wa yashqa asakum faqtulu. Sesiapa yang datang kepada kamu dalam keadaan urusan kamu satu, kamu sedang bersatu padu, tiba-tiba dia datang, dia nak memecahkan jamaah kamu, dia nak rongkaikan ataupun dia nak pecah belahkan tonggak kamu, bunuh dia. Man mata wa laysa ala unuqihi bai'atun lil imam mata mitatan jahiliyah. Ataupun ada satu lagi hadis, man kharaja 'anil jamaah faqad khala'a ribqatal islam min unuqih. Sesiapa yang keluar daripada jamaah, dia bila istilah keluar, al-khuruj ala ni bukan sekadar keluar dan menentang. Itu istilah politik. Bila kita kata al-khuruj ala al-imam, yang ahli sunnah kata tak boleh khuruj ala al-imam, tak boleh keluar, maksud dia bukan keluar tak taat semata-mata. Tak taat ni maksud dia, khuruj ala ni maksud dia tak taat dan buat gerakan lawan, menentang, angkat senjata. Man kharaja 'ala al-jamaah, sesiapa yang keluar menentang jamaah,
maka seolah-olah dia telah merungkaikan ikatan Islam daripada tengkuknya. Maka dalam hadis kita dapati Nabi kata, siapa menentang jemaah mati jahiliah, siapa menentang jemaah maka merungkai ikatan Islam daripada tengkuk dia. Siapa yang menentang jemaah boleh bunuh dia. Maka jemaah ni siapa? Sehingga Nabi kata tak boleh silap. Sebab siapa yang keluar boleh bunuh, siapa keluar menentang boleh bunuh, siapa keluar menentang mati jahiliah, siapa keluar menentang seolah-olah telah rongkaikan Islam daripada tengkuk dia. Jemaah ni siapa? Maka ulama-ulama hadis ketika mensyarahkan hadis-hadis ni, mereka berbeza pendapat. Asy-Syatibi membawa 6 pendapat. Ada yang kata jamaah ini maksud dia ijma' muslimin, ijma' yang mana ulama telah bersepakat atas satu hukum, kita jangan keluar tentang. Ijma' kata salat wajib, jangan kata salat itu makruh. Ada yang kata begitu. Ada yang kata tak, bukan ijma', maksud jamaah tu ulama mujtahidun, ulama yang mujtahid, kena ikut, macam mana pun kena ikut ulama. Ada yang kata tak, bukan ulama, maksud dia sawad al-a'zam, kena ikut majoriti, kena ikut majoriti umat. Bila sebut majoriti, tuan-tuan jangan salah faham. Ada orang bila sebut majoriti, dia duduk tengok hari ni punya majoriti. Tak, majoriti yang Nabi maksudkan ni majoriti zaman salaf, zaman sahabat. Sahabat majoriti berada di atas apa? Kena ikut yang tu. Kerana di hujung-hujung ni Nabi kata, bila zaman hujung Islam akan asing, tak majoriti lagi dah. Nabi kata apa? La yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, la yadurruhum man khadhalahum ila yaumil qiyamah. Sentiasa ada satu kumpulan kecil daripada umat aku yang sentiasa berdiri di atas kebenaran. Dia bukan majoriti, dia ta'ifah, satu kumpulan kecil. Maka Islam ni yang betul ni tak semestinya berada majoriti. Yang majoriti yang Nabi maksudkan sebagai sawad al-azam zaman sahabat, yang tu majoriti, betul, kena pegang yang tu. Ada yang kata sawad al-azam. Dalam banyak-banyak ni ada satu tafsiran. Dia kata, Syatibi bawa tafsiran yang kelima, dia kata ahli sunnah. Ahli sunnah. Dia bawa tafsiran yang keenam, dia kata umat yang bersepakat di atas seorang imam, seorang pemimpin, seorang khalifah, inilah yang dimaksudkan dengan jamaah. Maksud dia apa? Maksud dia satu masyarakat Islam yang telah sepakat melantik seorang khalifah, maka itulah jamaah. Jangan menentang dia, jangan menentang jamaah tu, jangan menentang imam tu. Tafsiran ini yang diambil oleh At-Tabari. Tapi Syatibi dia tak pilih yang mana. Dia kata semua ni betul, dia kata. Kerana semua ni, dia kata, semuanya berpusat kepada satu pusat yang sama, iaitu mengiktiraf ahli sunnah yang mengikut jalan Nabi. Kerana Nabi sebut, inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Bila tanya siapa itu wahidah, ma ana alaihi wa ashabi, Nabi kata umat aku ni akan berpecah kepada 73 golongan. Hadis ni dhaif, tapi ada sebagai ulama dia kata sanad banyak boleh jadi hasan li ghairi. Majoriti ulama kata dia hasan li ghairi, tapi sebahagian ulama kata dhaif. Nabi kata umat ni akan berpecah kepada 73 golongan, semua dalam neraka kecuali satu. Sahabat tanya apa yang satu tu? Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya dan sahabat aku. Mana yang mengikut jalan Nabi dan jalan sahabat. Itu Syatibi kata hadis ni seolah-olah nak kata 6 tafsiran ni sebenarnya berkait rapat, iaitu mengiktiraf ahli sunnah. Kita kena macam mana pun jangan lawan ahli sunnah. Ibn Hajar kata ketika dia mentafsirkan hadis, siapa yang keluar pada jemaah mati jahiliah tu bukan mati sesat,
Dia kata seolah-olah matinya seperti mati jahiliah, kerana orang zaman jahiliah, dia kata kerana orang zaman jahiliah, dia masih hidup zaman jahiliah tidak ada imam yang ditaati, tidak ada khalifah. Kerana orang-orang jahiliah ni, ketua dia adalah ketua kabilah dia, masing-masing ada ketua kabilah. Dia tak ada satu pemerintahan berpusat seperti mana yang diasaskan oleh Nabi, sistem khilafah, tak ada. Maka siapa yang lawan jemaah ni, menentang jemaah yang Nabi telah asaskan sistemnya, maka dia seolah-olah telah mati seperti mana dia hidup di zaman jahiliah, yang mana dia tidak ada ketaatan kepada mana-mana imam ataupun mana-mana khalifah. Maka tafsiran Ibn Hajar lebih kurang macam tafsiran At-Tabari. Siapa jamaatul muslimin? Ahli sunnah yang duduk dalam sebuah negara yang telah bersepakat melantik seorang khalifah. Ini juga yang dipegang oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab dia At-Tamhid. Dia kata setelah meneliti semua dalil-dalil yang ada, hadis-hadis yang ada, maka jamaatul muslimin merujuk kepada umat yang telah sepakat melantik seorang imam ataupun seorang khalifah. Ini juga tafsiran Al-Baydawi. Majoriti ulama mentafsirkan demikian. Maka kita katakan jamaatul muslimin ialah kesepakatan ahli sunnah berada di bawah seorang khalifah, bukan seorang pemimpin parti politik. Sebab apa tak boleh kita tafsirkan begitu? Kerana pemimpin parti politik ni, dia bukan pegang negara, dia bukan pegang tentera. Kalau orang kata kita kena bersama dengan parti politik ini kerana parti politik ini boleh membawa kepada wujudnya jamaah, kita kata okey lah. Ada ulama yang tafsir demikian. Tapi kalau nak kata parti tu sebagai jamaah, siapa keluar parti tu akan sesat, akan jahiliah, boleh bunuh, halal darah, kita tak setuju. Kerana jamaatul muslimin ni siapa tuan-tuan? Sebelum tu saya ghostan balik. Ulama beza pendapat. Boleh ke tidak daulah Islamiah ataupun khilafah Islamiah ini berbilang-bilang ataupun mesti satu? Dalam tesis master ke PhD saya tak ingat, tapi rasa master yang ditulis di Al-Azhar, yang menjadi silibus sebahagian daripada gerakan Islam, yang ditulis oleh Hussein Muhsin Ali Jabir. Tajuk dia At-Tariq ila Jama'atil Muslimin, jalan menuju kepada jamaah muslimin. Dia kata jamaatul muslimin ni mesti satu, dia tak boleh berbilang-bilang. Maka sekarang ni oleh kerana negara kita negara kebangsaan, nation state, maka tak ada dah jamaatul muslimin. Kita mesti wujudkan balik khilafah, dia kata, yang berada di bawah seorang khalifah. Ini idea dia, ijtihad dia. Dia kata tak ada jamaatul muslimin. Sebab tu saya heran, macam mana orang yang boleh guna silibus ni dalam usrah tiba-tiba nak claim parti dia jamaah muslimin, sedangkan buku yang dia pakai tak kata gitu. Orang yang terlibat dengan Jamaat Al-Ikhwan Al-Muslimin, Syekh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, seorang ulama daripada Jordan, pakar dalam undang-undang, pakar dalam politik Islam, siasah syar'iyah, dan kitab dia banyak tentang qada, tentang undang-undang, tentang nizam hukum, tentang sistem pemerintahan. Dia sendiri kata dalam kitab dia Mafahim Al-Islamiyah, dia kata di antara salah guna, penyelewengan terhadap maksud syarak apabila kita menterjemahkan jamaatul muslimin itu dengan mana-mana gerakan Islam yang bersifat eksklusif. Orang lain tak boleh masuk, kita je, ataupun orang lain tak mau join kita, kita je, maka kita jamaah muslimin. Ini salah faham. Demikian juga yang disebut oleh Said Hawa dalam kitab dia Jundullah Takhtitan. Dia juga mengatakan benda yang sama. Al-Qaradawi juga mengatakan benda yang sama dalam kitab dia Min Fiqhid Daulah Al-Islamiyah. Bahkan dia kata di antara hujah yang dangkal
yang digunakan oleh sebahagian gerakan Islam. Mereka mengatakan mereka wajib untuk ditaati. Mereka adalah jamaah muslimin hanya semata-mata apabila mereka dahulu didaftarkan dalam sebuah negara. Dok main siapa daftar dulu, itu hujah yang dangkal, kata Al-Qaradawi. Saya bagi hujah-hujah ni, bukan saya sebut. Ini ulama-ulama moden sebut. Majoriti ulama kata jamaah muslimin tidak boleh ta'addud, mesti satu. Dan khilafah tak boleh banyak-banyak, khilafah mesti satu. Ini majoriti. Tetapi sebahagian ulama Maliki, sebahagian ulama Syafi'i, apabila munculnya masa ketika mana pemerintahan Abbasiyah ada, yang berpusat di Baghdad, kan ada satu kerajaan di Andalus. Pada ketika itu mereka memulakan teori boleh untuk berta'addud, boleh untuk berbilang-bilang khilafah ni kerana darurat. Maka pada hari ini kita katakan hari ini lebih besar daruratnya. Kerana nation state hari ini kita tak boleh nak govern negara satu khalifah pegang. Dunia sudah jadi makin rencam. Cara pemerintahan berbeza-beza. Maka kita katakan mengambil pandangan ini yang mengatakan darurat boleh untuk berta'addudnya khilafah, maka kita katakan kalau ikut pandangan ni, Malaysia ni, kita ahli sunnah ni adalah jamaah muslimin yang mana pemimpin yang kita sepakat dia adalah pemimpin, dia adalah imam, pemimpin politik. Kalau ikut dalam kerangka negara Malaysia ni, imam, khalifah adalah yang di-Pertuan Agong, yang dikawal oleh perlembagaan, yang mana perlembagaan itu digubal oleh ahlul halli wal aqad yang dilantik oleh rakyat yang duduk dalam parlimen. Sebab itu tauliah nikah kahwin, tuan-tuan, siapa bagi? Kelantan siapa bagi? Nak jadi naik kadi, siapa bagi tauliah? Sultan. Wali hakim siapa? Sultan. Tuan-tuan bayar zakat kat siapa? Sultan. Itu adalah sultan, yang mana semua itu bergili-gili. Ini yang jadi khalifah, ini jadi khalifah. Yang duduk di negeri ini lebih kurang macam amir lah. Yang mana politik ini sistem dia, walaupun Nabi bina satu sistem, tapi politik dia bukan macam ibadah yang kita kena stick. Umar banyak buat pembaharuan dalam politik, yang mana politik ini sifat dia murunah, dia ada flexibility. Kita tak kata sistem kita terbaik, tapi sistem kita lebih baik daripada sistem yang ada di negara Arab, yang mana semua raja pegang. Kita kurang-kurang boleh tukar pemimpin, tak suka yang ni suruh turun, kita naik yang baru, kan? Agung tak boleh turun lah, tapi Agung dia cuma kontrol daripada atas ha? Yang betul-betul uruskan negara ni Perdana Menteri kan. Tapi bila kita kata tak boleh untuk kita menentang pemerintah, maksud dia tak boleh kita topple the system tau. Kita tak boleh runtuhkan sistem. Tak setuju, tunggu pilihan raya kita bangkah. Nak kata lawan angkat senjata tak boleh. Gunakan saluran yang ada. Itu maksud dia, bukan suruh sokong benda yang kita tak setuju. Confirm maksiat, bukan suruh sokong. Siapa suruh sokong? Tak sokong. Kalau kita nampak benda betul-betul tak betul di pandangan mata Islam, tak suruh, tak payah sokong. Cuma jangan angkat senjata. Nanti time undi tu tuan undi lah. Tu je. Bukan nak kata kita bila sebut jamaah muslimin ni bukan mana-mana gerakan Islam, ini mesti ejen ini mesti ejen. Bukan ejen, tuan-tuan. Sampai bila kita nak rasa orang yang tak sama dengan kita adalah musuh kita? Kawan lah. Kita ahli politik, kena kawan ramai, bukan musuh ramai. Nanti bila nak pilihan raya, nak undi rakyat ke? Time belum pilihan raya undi, kata orang tu sesat, orang ni tak asli, orang tu tak asalah, orang ni terkeluar daripada jamaah muslimin, orang ni mutasaqid antariqid dakwah. Ini semua istilah-istilah yang biasa diguna pakai. Bahkan saya masa zaman belajar, walaupun saya pun digelar mutasaqid antariqid dakwah, orang yang tercici di medan dakwah.
biasa pakai. Tapi kita kata janganlah. Masing-masing berfungsilah untuk Islam. Hang buat medan hang, aku buat medanku. Kita sama-sama buat untuk Islam. Hang tak betul, siap, aku balun. Aku tak betul, hang balun lah. Cara ilmiah. Tak usah dok kata orang tu ada agenda jahat. Ini benda dalam jiwa tuan-tuan, Allah Ta'ala yang nilai. Apa yang saya tulis, tuan-tuan tak puas hati, tuan-tuan tulis risalah balik. Kalau saya tak puas hati, saya balas balik. Ini bukan masalah ego tak ego, ini masalah kita nak cari kebenaran. Ulama dulu macam tu, kan? Ulama dulu dia macam tu. Al-Aini tak puas hati dengan Ibn Hajar, dia tulis Umdatul Qari, banyak dia kritik Ibn Hajar. Dua orang ni, satu guru tapi tak puas hati sama-sama, sebab seorang Syafi'i, seorang Hanafi. Tulis buku supaya medan ilmu itu berkembang, budaya ilmu itu subur dalam masyarakat. Itu sebab dia. Boleh kot? Panjang tu kan? Ada soalan ni? Ya tuan, belakang. Baik. Saya teringat Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia diangkat sebagai mujaddid kurun kedua. Kurun pertama Umar bin Abdul Aziz, secara sepakat. Kurun kedua Asy-Syafi'i, imam kita lah, Imam Syafi'i. Dan kalau tuan-tuan tengok senarai-senarai mujaddid, orang yang mengembalikan Islam itu kepada asal. Dia tajdid ni, maksud dia tajdid, mengembalikan Islam tu macam mana asal. Jaddidu imanakum, kembalikan iman kamu seperti mana yang asal. Dalam senarai-senarai mujaddid ni, Imam Syafi'i antara yang hebat. Apa sumbangan Syafi'i? Tuan-tuan, sumbangan Syafi'i, dia tulis kitab, lepas tu dia bagi fatwa. Dia tulis Ar-Risalah. Dalam Ar-Risalah itu, dia tulis tentang usul fiqh, dia tulis tentang usul hadis, dia lawan golongan anti hadis, dia lawan dengan golongan Mu'tazilah yang menolak hadis ahad. Maka dia digelar sebagai mujaddid. Imam Ahmad juga digelar sebagai mujaddid. Ketika mana zaman Imam Ahmad, Mu'tazilah berkuasa dalam negara. Bukan bid'ah kecil-kecil, bid'ah besar. Bid'ah kata Quran makhluk. Imam Ahmad, dia tak buat apa. Bukan tak buat apa, maksudnya tak ada dia angkat senjata lawan pemerintah. Dia cuma pertahan dengan pendirian ahli sunnah. Quran kalamullah. Maka dia digelar sebagai imam ahli sunnah. Jadi apa yang kita kena buat di zaman ni, nak kembalikan orang kepada yang asal. Pertama menulis, kedua teruskan ceramah, ketiga pegang dengan prinsip. Mari mana pun cakap benda sama. Ada orang kadang-kadang dia kata, saya tak boleh cakap, nanti orang tak panggil saya lagi. Terpayah kan. So kita kena tegas dengan prinsip, tapi dengan bahasa yang betul lah, dengan laras bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat. Kalau semua nak main play safe, susah lah. Semua tak nak sebut, susah lah. Masyarakat tak akan faham. Itulah sahaja yang ada. So kita, ilmuwan-ilmuwan yang ada ni, Ustaz Fahmi daripada Jordan pun ada 2-3 orang saya tengok daripada Jordan, mula menulis, mula bercakap. Kalau semua orang cakap,
Tuan-tuan, kadang-kadang satu orang cakap, masyarakat dengar pelik. Tanya seorang ustaz lagi, ustaz pun main play safe, maka nampak yang seorang tu lah jahat. Tapi kalau semua orang cakap, semua ustaz cakap, masyarakat kata betul ni, ramai dah saya tanya 5 orang sebut benda yang sama, maka dia akan ubah. Dia masalahnya bila ramai sangat ustaz main play safe. Itu masalah. Sila tuan. Siapa tadi tanya? Salam. Baik. Satu benda saya nak sebut jugalah pada tuan-tuan, yang mana kadang-kadang ustaz muda kita ni semangat lebih sikit. Dia duk baca riwayat-riwayat tentang ulama-ulama ahli sunnah yang menentang ahli bid'ah. Jangan dengar daripada ahli bid'ah. Siapa dengar daripada ahli bid'ah, maka dia terlepas daripada perlindungan Allah. Lebih baik telinga aku dituang dengan timah yang panas daripada aku dengar daripada ahli bid'ah. Dia ingat ahli bid'ah tu ahli bid'ah idhafiyah, sedangkan ahli bid'ah tu lebih ditujukan kepada bid'ah aqidah, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij. Jadi tuan-tuan, kita ni nazilun nas manazilahum, kan? Kita letak manusia di tempat dia. Satu orang dia berakidah dengan akidah ahli sunnah, tiba-tiba dia buat satu dua benda yang pada pandangan kita nampak macam dia bid'ah, tapi bukan bid'ah besar, bukan bid'ah hakikiyah, bid'ah idhafiyah. Maka kita tak setuju. Kita kata benda ni bagi saya tidak ada asal dalam agama, tapi dia masih lagi ahli sunnah. Dan kita kena tahu juga ada benda-benda dalam agama ni yang mana khilaf di kalangan para ulama, tetapi tetap juga ada ulama yang lain menyebut bid'ah. Ada macam salam lepas solat. Lepas solat salam ramai-ramai jama'i. Mazhab Malik kata bid'ah. Imam Nawawi kata okey. Kerana benda ni benda ijtihad. Jadi kalau kita mengajar, benda ni memang khilaf. Benda ni ulama beza pendapat, yang mana semua tu kita rasa memang ada usul dalam mazhab. Adalah pandangan-pandangan mazhab yang kata demikian, maka kita tarjih ajalah. Kita kata pandangan yang rajahnya begini. Selain daripada tu, bagi saya tak tepat ataupun bid'ah lah, kan? Tapi bukanlah dia tu ahli bid'ah, cuma dia buat satu benda yang kita tak setuju, tak apa, kita raikan dia. Yang mana yang betul-betul bid'ah, memang tak ada mazhab kata demikian, yang tu kita kena bagi tahu. Kita kan mazhab Syafi'i, tak salah buat ni. Kita kata manalah mazhab Syafi'i buat benda ni? Tak ada, kan? Banyak dalam masyarakat Melayu yang dia claim dia mazhab Syafi'i, tapi tak ada pun dalam mazhab Syafi'i. Yang tu kita lawan lah. Kita bagi tahu tak ada. Boleh? Boleh? Ada soalan lain? 5 minit ni. Dia nak contoh tak? Tuan-tuan pergi cari dalam kitab mazhab Syafi'i, mana yang kata kenduri malam kematian ni ada. Kenduri arwah malam kematian tu, yang keluarga mati tu buat makan, tuan-tuan carilah kitab mazhab Syafi'i. Secara sarih disebut tak ada. Mughnil Muhtaj kata bid'ah, Syarbini kata bid'ah. Tuan-tuan buka fiqh manhaji yang baru ni pun dia kata tidak boleh, makruh. Satu orang guru Aswaja daripada Endon pun kata makruh. Memang makruh. Sebab pasal apa makruh? Sebab bila kita buat, kita telah mematikan satu sunnah. Sunnah yang mana Nabi suruh jiran bagi makan kepada keluarga. Bila keluarga tu bagi makan, satu sunnah kita telah matikan. Boleh? Sunnahnya yang tu. Tanpa makan.
tahlil saya dapat arwah tahlil bapak saya meninggal tanpa makan. Yang tu masuk bab lain. Sebab susunan ayat tu, susunan tu boleh tak tukar susunan lain? Orang kampung pelik kan? Kalau buat susunan lain, tak payah baca lah tahlil yang biasa, kaifiat tu, kita baca lain. Tak payah baca 3 qul, kita baca yang lain, surah Kahfi, sedekah pada si mati. Boleh tak? Kalau dia kata okey, tak jadi masalah. Dia yang jadi masalah ni bila kita melazimi satu kaifiat yang mana kita rasa kaifiat tu ada fadilat, sedangkan tak ada dalil kata kaifiat tu ada fadilat. Yang tu problem. Maksud contohnya kata Nabi kata dengan baca 3 qul seolah-olah baca seluruh Al-Quran. Dah. Nabi tak kata gitu. Nabi kata baca suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Itu Nabi kata. Surah Ikhlas itu sepertiga Quran. Nabi tak kata baca 3 qul seolah-olah satu Quran. Nabi tak kata. Silap dia. Silap. Dan kalau baca 3 qul 3 kali, adakah seolah-olah telah membaca seluruh Quran? Ada hadis tapi dhaif. Sebagai ulama beza pendapat. Dia kata betul ke baca 3 qul dapat satu Quran? Sebenarnya tidak. 3 qul surah Ikhlas yang Nabi kata sama macam 1/3 Quran, kerana Quran ni dari 3 bahagian. Akidah, hukum, sejarah, khabar, cerita. Yang mana surah Ikhlas 1/3 kerana dia menceritakan keseluruhan akidah Islam. Itu maksudnya. Imam Nawawi, saya bagi ni mazhab Syafi'i ya. Saya tak bagi mazhab lain. Saya tahu tuan-tuan antara orang yang dekat dengan mazhab Syafi'i. Imam Nawawi kata dalam Al-Adhkar, dia kata di antara bid'ah. Tuan-tuan legit perkataan bid'ah? Imam Nawawi sebut, bukan saya sebut. Ada dalam ni. Kalau ada saya baca. Dia kata, tuan-tuan okey ke ni? Boleh lagi? Boleh. Dahsyat orang Kelantan. Boleh tunggu. Saya tak jumpa. Imam Nawawi kata pada malam ke-7 orang-orang zaman dia semayang tarawih rakaat kedua, malam ke-7, rakaat kedua mereka baca surah Al-An'am sampai habis, satu surah. Tuan-tuan kalau ikut kaedah salah tak? Kalau ikut kaedah orang Melayu lah, salah tak baca surah An'am? Ni dia. Qala An-Nawawi, wa minal bid'il munkarah ma yaf'aluhu kathirun min jahalatil musallin bin nas at-tarawih min qira'ati suratil An'am likamaliha fi raq'atil akhirah minha fi al-lailati as-sabi'ah mu'taqidina annaha mustahabbah. Di antara bid'ah yang mungkar itu apa yang dilakukan oleh ramai orang daripada kalangan orang jahil, imam-imam yang jahil yang menjadi imam salat dengan manusia, salat tarawih, membaca surah Al-An'am secara penuh pada rakaat akhir malam ke-7 dengan menyangka ia mustahab, ia sunat. Tuan-tuan, kalau ikut kaedah Melayu, bid'ah hasanah ke bid'ah dalalah? Hasanah. Tapi Imam Nawawi kata mungkar. Tanya balik, Imam Nawawi ni Syafi'i ke Wahabi? Kita pakai Imam Nawawi punya kaedah. Bid'ah ada dua.
bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Yang ni Imam Nawawi kata bid'ah dalalah. Patut kita ikut Imam Nawawi, kena kata ini pun bid'ah dalalah juga ni, bid'ah mungkarah. Kemudian dia kata, za'imina annaha nazalat jumlatan wahidah. Mereka menyangka surah Al-An'am ini turun sekaligus. Fayajma'una fi fi'lihim hadha anwa'an minal munkarat. Mereka mengumpulkan dalam perbuatan mereka ini beberapa jenis daripada perkara mungkar. Pertama, minha i'tiqadiha mustahabbah. Pertama, kerana kepercayaan mereka ia adalah sunat. Yang kedua, mereka mengelirukan orang awam dengannya. Dan yang seterusnya, mereka melamakan rakaat kedua berbanding rakaat pertama. Dan antaranya juga melamakan berdiri sehingga orang awam tak larat nak berdiri. Surah An-Am panjang. Maka ambil kaedah tuan-tuan. Saya bagi tuan-tuan kaedah mudah. Dia memang kadang-kadang masalah bid'ah idhafiyah ni payah nak faham sikit. Nampak Imam Syatibi sebut, nampak macam baik, tapi sebenarnya bid'ah. Ini kaedah saya bagi. Syatibi kata apa? Syatibi kata, tariqatun fid din mukhtara'ah. Ini bid'ah yang dalalah lah, yang tak boleh. Bukan bid'ah hasanah. Ini bid'ah yang tak boleh. Syatibi kata, bid'ah ini satu jalan dalam agama. So bila jalan dalam agama, selain daripada agama tak masuk. Mikrofon tak masuk sebab dia bukan agama. Ustaz, tolong sikit, dia kata. Mana ada pembahagian Islam ni, agama tak agama, semua benda dalam Islam ni agama? Tak, Nabi yang bahagi. Dalam bab dunia, Nabi kata, antum a'lam bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Nak pakai mikrofon, tak nak pakai mikrofon, nak pakai kot, nak pakai baju Melayu, nak pakai kepiah, pakai serban, yang tu tak ada masalah tuan-tuan. Warna apa, letak kapet, tak letak kapet, yang tu urusan dunia. Agama ni maksud dia akidah, ibadah yang tidak ada ruang untuk akal fikir. Kenapa solat Isyak 4 rakaat akal tak boleh fikir? Kalau Nabi tak ajar, kita tak tahu. Sebab itu Jibril turun ajar Nabi. Nabi sendiri tak tahu. Yang ni yang dimaksudkan dengan agama ni. Tariqatun fid din, satu jalan dalam agama. Selain daripada agama, bid'ah tak jadi masalah. Buat lampu, siapa cipta lampu? Kalau dia orang Muslim, sampai hari ni pahala dia berjalan. Bid'ah ni, bid'ah hasanah. Islam suruh buat kipas, buat aircon, bid'ah hasanah. Kalau orang Islam buat, dapat pahala sampai kiamat. Selagi mana orang guna teknologi ni, selagi tu dia dapat pahala. Itu selain daripada agama. Dalam agama tak boleh. Yuqsadu bisuluki 'alaiha. Masa dia buat satu jalan dalam agama tu, dia nak apa? Dia nak melampau dalam beribadat kepada Allah. Dia tak padan dengan apa yang Nabi ajar. Dia dua kaedah tu, dua syarat tu. Yang pertama, dia reka jalan tu, yang kaifiat tu dia reka. Kemudian masa dia reka tu, dia rasa ada fadilat, sedangkan dalil tak ada. Tapi kalau macam ni tuan-tuan, tuan-tuan pergi belajar, anak-anak tuan-tuan pergi belajar dekat KIAS, kan, KIAS kan, college. Anak pergi belajar kat KIAS, dia kata, okey, kita tanya dia, Sam ni berapa ambil daftar? Semester ni saya ambil 6 subjek. 6 subjek. Hari apa kelas? Ulum hadis setiap Isnin 9 pagi. Hadis ahkam, hadis-hadis hukum setiap Selasa 10 pagi. Kita kata bid'ah ni. Mana dalil kata mesti belajar ulum hadis hari Isnin pukul 9? Ni bid'ah ke tak bid'ah? Tak bid'ah. Sebab apa tak bid'ah? Sebab dia taksis juga. Dia melazimi satu kaifiat. Pukul 9 dia mari belajar, pukul 9 dia mari belajar, subjek yang sama, tapi dia tak ada i'tiqad, dia tak ada kepercayaan masa buat pukul 9 tu, pukul 9 tu ada fadilat. Dia tak ada rasa. Kalau pensyarah dia kata, okey, kita buat pukul 10 minggu depan, saya ada mesyuarat, okey, dia tak ada kata, pukul 9 lah, pukul 9 ni ada kelebihan. Dia tak ada kata. Kalau dia rasa macam tu, maka bid'ah. Nampak? Itu kaedah. Boleh tuan-tuan? Okey. 9.35 dah. Nak lagi? Okey. Tuan-tuan boleh lagi? Macam mana? Okey, Haji.
Haji mazhab apa? Tak, saya tanya ni bukan saya nak tahu lah. Syafi'i ya? Syafi'i. Okey. Gini. Saya nak tanya dulu, siapa mazhab Syafi'i yang kat tangan? Dia sebenarnya kuliah tak akhir saya. Benarkah kita bermazhab Syafi'i? Masa tu saya nak urai panjang. Tapi saya dah tanya ni, kita jawab juga lah, sebab mungkin nak tu surau lain kan. Jadi tuan-tuan tak boleh pergi. Tuan-tuan, mana yang mazhab Syafi'i yang kat tangan saya nak tengok? Syafi'i ya? Baik. Saya kata orang Melayu ni boleh kata dia mazhab Syafi'i, tapi dalam bab ibadat, bukan dalam bab ibadat pun. Ibadat bukan semualah. Siapa bayar zakat pakai duit baru ni, zakat fitrah, maka dia keluar daripada mazhab Syafi'i. Siapa bayar zakat padi pakai duit, maka dia telah keluar pada mazhab Syafi'i. Zakat ternakan bayar pakai duit, terkeluar daripada mazhab Syafi'i. Dalam isu itulah, siapa pergi haji, dia mesti tukar mazhab. Dia tak boleh pegang mazhab Syafi'i sebab susah pegang mazhab Syafi'i. Sentuh je batal. Nampak Siapa yang kata mazhab Syafi'i, ada tak dia urus niaga dengan mana-mana bank-bank Islam? Bank Islam, mana-mana bank lah, Maybank Islamic, CIMB Islamic, dia nak beli motor, dia nak beli kereta, dia akan guna kaedah aitab, al-ijarah thummal bai'. Al-ijarah thummal bai', sewa kemudian beli. Dia guna kaedah apa tuan-tuan? Kaedah dalam mazhab Maliki. Janji kita nak beli, lepas bank beli kereta tu, kita datang kat bank, kita kata kat bank, saya nak beli satu kereta, tapi saya tak ada duit. Dia kata, boleh tak tolong bank beli untuk saya, lepas tu saya sewa kat bank 9 tahun, lepas tu jual kat saya. Bank kata boleh, tapi dengan syarat kita sign agreement dulu. Agreement janji, yang mana kita janji lepas bank beli kereta tu atas nama bank, kita pula akan sewa selama 9 tahun. Kalau ikut kaedah, janji ni wajib tak untuk dilaksanakan? Wajib. Tapi wajib dia secara dianatan, secara agama. Boleh tak undang-undang ambil tindakan orang yang mungkir janji? Ikut mazhab Syafi'i tak boleh, kerana dia hanya wajib dari sudut agama. Qadaan, undang-undang tak boleh ambil. Itu mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Maliki dia kata boleh, dengan syarat dia buat satu janji, dia ikat janji dia dengan satu benda, dan orang yang dijanjikan dah masuk dalam janji itu, kalau dia tak tunaikan janji, orang yang dijanjikan tu akan kena mudarat. Masa tu kerajaan boleh ambil undang-undang, tindakan undang-undang pada orang yang berjanji, kena paksa tunaikan janji. Mazhab Maliki. Maka tuan-tuan, kali pertama tuan-tuan pergi nak beli kereta, tuan-tuan tukar mazhab jadi Maliki. Tuan-tuan biasa tempah barang, baju Melayu tempah, seluar tempah, masa tempah tu, ada tak bayar cengkram advance? Tempah berapa? 150 lah. 150. Bayar 50 dulu boleh? Boleh. Bayar 50 dulu. Sah tak ikut mazhab Syafi'i? Tak sah. Tak sah. Mazhab Syafi'i mesti bayar 150 terus. Kalau tak, dia jadi baik kalik bil kalik. Jual hutang dengan hutang, tak boleh. Jual beli mesti ada kesan. Sama ada mesti serahkan barang, duit kemudian, ataupun serah duit terus, barang dapat kemudian. Kalau tempah. Kalau barang tak ada lagi, boleh serah duit terus, barang tunggu dulu. Tapi mazhab Hanafi kata okey, kerana itu istisna'.
Boleh bayar. Bayar terus boleh, bayar sikit boleh, tak apa. Hanafi. Tuan-tuan pernah tak beli rumah booking, bayar 1,000, saya bayar dulu 1,000, kalau jadi saya sign agreement SMP, sale and purchase agreement, 1,000 sebahagian daripada duit deposit. Kalau tak jadi 1,000 hangus. Kecuali kalau loan tak lulus, pulang balik 1,000. Ikut kaedah mazhab Syafi'i sah ke tak ni? Oh, tak sah. Oh, tak sah. Yang ni dipanggil urbun. Hambali kata sah. Tuan-tuan tukar jadi Hambali. Orang Melayu tak kira. Yang penting senang kat aku, dia tak kira mazhab apa. Untuk aku, senang kat aku boleh tukar. Untuk orang lain tak boleh. Tukar pada mazhab Syafi'i jadi Wahabi. Tuan-tuan nampak? Dia untuk dia tak apa, dia boleh tukar. Dia tak sedar pun dia tukar. Untuk orang tak boleh, orang lain tak boleh tukar. Susah macam mana pun orang kena pegang dengan Syafi'i. Siapa suruh? Tak ada. Mufti kita pun tak suruh. Maka saya katakan, tuan-tuan, orang-orang awam yang tidak ada kemampuan nak membaca kitab-kitab mazhab dan belajar untuk memahami kaedah dan usul mazhab, sebenarnya mazhab dia adalah mazhab orang yang mengajar agama pada dia. Kalau Tuan Haji belajar dengan orang yang bermazhabkan Bukhari, maka mazhab Haji adalah mazhab Bukhari. Kalau orang yang mengajar tu datang baca kitab Syafi'i, maka tuan-tuan Syafi'i. Kalau yang datang mengajar tu bukan mazhab Syafi'i, mazhab dia mazhab tarjih, dia pilih mana yang dia rasa kuat, dia ada kemampuan nak pilih mazhab, dia boleh tengok kekuatan dalil, maka tuan-tuan mazhab tuan-tuan campur-campur. Dan orang Melayu hari ni mazhab dia memang campur-campur, mengikut kepada ijtihad orang yang mengajar agama pada tuan-tuan. Pertama, pihak berkuasa agama, yang kedua orang mengajar agama. Kalau kita nak hanya mazhab Syafi'i aja yang ada dalam negara ni, kita tak mampu buat. Susah orang berjabat zakat, tiba-tiba orang datang bayar zakat ternakan, lembu 2 ekor. Mana dia nak letak? Masuk pejabat zakat, bau lembu. Syafi'i kuat sangat kan? Tak boleh kata apa. Tak boleh tuan-tuan. Susah. Bukan saya nak hina mazhab Syafi'i, tak. Imam Syafi'i terlalu berhati-hati dalam masalah ni, sehingga kalau kita implement zaman ni, jadi susah. Jadi susah. Agak susah. Jadi terpaksa mufti kita memikirkan cara yang terbaik untuk memberikan kemudahan kepada umat. Boleh tuan-tuan? Cukup sekadar tu dulu untuk malam ni. Terima kasih banyak. Soalan-soalan pun bagus. Saya harap tuan-tuan tak panas telinga lah. Kalau mana yang panas telinga tu anggap sebagai nasihat daripada orang yang muda macam saya. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.